Assalamualaikum. Salam perpaduan, salam keharmonian buat semua rakyat Malaysia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang mana kita duga dan seperti mana yang saya duga, perkara yang melibatkan, kes yang melibatkan majikan yang memukul pengawal pribadinya, tuan-tuan dan puan-puan, bebas, dijamin kes tu. Ada 2-3 perkara yang saya nak sampaikan dekat sini. Semalam dekat Kelang, semua tuduhan dibenarkan ikat jamin sebanyak 50,000. Waalaikumsalam semua, waalaikumsalam. Jadi hari ini di Mahkamah Kuala Lumpur, 4 pertuduhan dibenarkan ikat jamin dengan 40,000, 10,000 bagi satu pertuduhan. Itu yang saya baca tadi daripada Malaysia Gazette. Hati ini memang sakit. Daripada semalam saya tahan. Kita mengharapkan tuduhan dekat KL ni, majikan dia ni tidak boleh tidak boleh dijamin atas apa yang dia buat. Tetapi itulah dia, pertuduhan ni dah lari dah. Tidak ada pertuduhan. Ada kejap kita buka kita. Jadi kita buka tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini sebelum saya pergi jauh, tolong, ini adalah berkenaan dengan isu penghinaan agama, isu kerana bodyguard ni kena pukul pasal berpuasa dan ia melibatkan majikan. Tolong jangan libatkan bangsa-bangsa yang lain. Ini negara kita ni, negara Malaysia, tuan-tuan dan puan. Jadi kena ingat, tolong jangan libatkan bangsa-bangsa yang lain. Kita fokus, kita serang cukup-cukup majikan dia ni dan mereka yang terbabit. Kerana majikan ini adalah seorang yang bagi saya seorang yang resis, tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya nak cakap dekat sini, tuan-tuan dan puan, betul, kita marah, memang betul. Tapi disebabkan kerana undang-undang kita, tuan-tuan dan puan. Undang-undang kita. Kita tengok sekarang apa nak jadi. Orang curi sardin pun, tuan-tuan dan puan, bergari tangan, berbaju lokap, tuan-tuan dan puan. Tetapi kau boleh nampak macam mana dia, tangan-tangan tak bergari tadi. Lepas tu dengan baju tak bertukar, pakai baju biasa, seolah-olah ada layanan istimewa, tuan-tuan dan puan. Tak apa, tuan-tuan dan puan, kita buka sekarang. Kita buka. Kalau tuan-tuan nak tahu apa yang saya nak cerita dekat sini, ini melibatkan semua penguatkuasa dalam negara kita ni. Kalau korang nak tahu, setelah penangkapan oleh pihak PDRM terhadap majikan dia ni, dan setelah dibongkarkan dalam satu sidang media, tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku. Jongkong emas dijumpai, dengan duit lagi semua. Dan selepas itu ditahan di atas ditahan reman atas siasat pengumpulan buah haram dan juga AMLA. Tetapi mana pergi AMLA punya tuduhan tu, tuan-tuan dan puan? Kita nak tahu. Tetapi apa yang didakwa dekat mahkamah mendatangkan kecederaan. Mana pergi tuduhan yang melibatkan AMLA? Kita nak tahu sekarang, tuan-tuan dan puan. Mana datang sumber dia sekarang? Kita buka habis hari ni kita cerita. Tak apa. Apa nak jadi dengan saya tu belakang kira. Tapi kita nak tahu, kita nak keadilan. Sampai bila undang-undang kita ni dipermainkan oleh mereka-mereka yang punya duit. Hasil rampasan saja 28 juta, tuan-tuan dan puan. Hasil rampasan. Terima kasih kepada semua yang share video saya ni. Tak apa. Kan? 28 juta. 28 juta 25, bro. Tak kisahlah janjikan 20 lebih juta macam itulah. Tetapi tuan-tuan dan puan, tidak ada langsung dakwaan berkaitan dengan pengumpulan wang haram, berkaitan dengan AMLA. Saya nak bagi tahu satu, tuan-tuan dan puan. Selepas majikan ini kena tangkap, selepas ketua polis Selangor mengatakan beliau ni terlibat dengan sedikit-sedikit macam ni, pusat-pusat judi yang pusat-pusat judi nombor ekor haram dekat Kelang ni tutup, tuan-tuan dan puan. Tutup, lumpuh pusat-pusat judi 4D ni. Yang mana saya percaya di bawah majikan dia ni. Tutup habis. Jadi kau boleh nampak kat sini. Polis dah cakap macam tu tapi boleh lepas. Jangan disabitkan dakwaan, mencederakan, mengugut apa semua tu. Tapi boleh lepas. Jaminan. Bagaimana pula? Macam kita nak tahu mana sumber dia datang. Jongkong emas tu apa semua. Mana datang sumber-sumber dia semua? Mana datang? Tetapi apabila melibatkan, kau boleh nampak. Fikir secara logik. Mana perginya? Mana perginya tuduhan ni? Kita dengar apabila polis mengatakan, okey, pihak saya bukan nak downkan pihak polis. Minta maaf, tak ada niat langsung. Saya memang hormat kepada PDRM. Tetapi dalam perkara ni, kita kena PDRM kena jelaskan. Apabila ditahan buat sidang media, bagi tahu tersindiket judi haram, sindiket alung. Jadi kita nak tahu, adakah ia melanggar undang-undang? Adakah ia disisa di undang-undang berkenaan dengan alung dan sindiket dengan judi haram ni? Mana pendakwaan yang melibatkan mereka ni? Kita nak tahu, tuan-tuan dan puan.
Tetapi apabila semalam kat mahkamah hanya lepas daripada tuduhan mencederakan. Jamin macam tu saja. Bagaimana pula hati umat Islam satu dunia ni, satu Malaysia ni yang kena hina. So, kalau kau nak tahu kes ni dah sampai dah ke negara-negara luar ni. Kita fokus balik. Kita nak tanya mana pergi tuduhan-tuduhan ni semua. Kita nak tengok sumber dia. 100 Joko Mak Emas dengan wang ringgit apa semua. Mana pergi? Mana pergi tuduhan tu? Saya dapat tahu setiap hari bodyguard ni semua kena pergi turnet amla. Mana pergi tuduhan tu semua? Mana pergi tu? Kita nak tahu sekarang ni. Saya bukan nak membuktikan kerja polis, kerja-kerja pihak berkuasa, tidak. Tapi kita nak tahu mana pergi. Jangan sampai tuan-tuan dan puan-puan, kes ni diam. Sama macam kes yang sebelum-sebelum ni. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya cakap. Kita bukan nak pertikaikan kuasa polis. Kita bukan nak pertikaikan kerja polis. Tetapi bagaimana pula dorang ni boleh lepas? Mendatangkan kecederaan itu satu hal. Mengugut pakai pistol tuan-tuan dan puan-puan. 506. Macam mana pula boleh dijamin tuan-tuan? Itu yang pelik. Semua pakar-pakar perundangan cakap dengan saya, oh susah tu kalau nak jamin, susah jamin. Tapi macam mana dia boleh dijamin tuan-tuan dan puan? Kita dah tahu mana pergi. Dia dah bagi tahu dah sindiket judi, sindiket pengubulan wang haram. Tapi boleh lepas. Dijamin. Kita tengah tunggu dakwaan. Ada tak dakwaan berkenaan dengan amla atau pengubulan wang haram? Kita nak tunggu. Tak ada lagi buang masa ni tuan-tuan dan puan. Hari ni hari Jumaat, besok hari Sabtu, Ahad, Isnin. Takkan benda ni dah ada. Silap-silap dia akan hilang macam Sajad, macam Jolo. Sama je. Sama je tuan-tuan dan puan. Bila berkenaan dengan orang-orang bawah ni, curi sarden, kena gari, pakai baju lah tuan-tuan dan puan. Dia boleh berlenggang tuan-tuan dan puan. Datang mahkamah, tak bergari, pakai baju biasa. Bila rakyat bawah ni cukup. Cukup, saya dah tak peduli apalah. Saya tak kisahlah apalah. Kalau nak kata nak kena panggil, tak ada masalah. Pasal ini kerana apa? Saya berhak bersuara. Kita nak bertanya ni. Mana pergi semua tu? Kita bergerak kan akan dapat asap. Apa kat mana dia? Kau dah lupa? Aku dah lupa dah. Telefon bunyi. Payah betul lah kalau saya pakai satu telefon, dua telefon ni. Kita cerita balik tadi. Pasal apa saya cakap? Kita mengharapkan satu dakwaan daripada pihaknya untuk apa yang betul-betul boleh bagi dia dekat dalam. Hati kita sakit tuan-tuan dan puan. Orang yang kena pukul tu, budak yang kena pukul tu sampai sekarang lebam tak hilang lagi tuan-tuan dan puan. Trauma lagi. Fikir yang bukan-bukan. Fikir keluarga akan diancam. Fikir dia akan diancam. Tetapi majikan dia selamba. Setakat RM50,000, RM40,000 selamba dia bagi. Setelah gigi dia tuan-tuan dan puan. Kita mengharapkan. Tu yang saya tanya. Saya duga adalah minta-minta ni daripada amlah. Adalah daripada pengumpulan wang haram. Tapi tak ada tuan-tuan dan puan. Tak ada. Tidak ada. Betul orang cakap. Kenapa kau jerit-jerit? Saya tak terpaksa bercakap macam ni. Kita malah. Kan? Kalau saya cakap, kalau saya sebut nama apa? Ketua Polis Johor Ayub Han, kau ingat benda ni boleh lepas macam tu ke? Boleh lepas macam tu. Kalau aku agung-agungkan Datuk Ayub Han tu, kan terangkat pula KP Selangor ni. Kata dia kan, tak pasal-pasal belakang. Tapi itu tak peduli dah. Satu Malaysia tuan-tuan dan puan-puan menengok kes ni, satu Malaysia mengharapkan pengadilan buat mangsa ni tuan-tuan dan puan. Tapi apabila sampai dekat mahkamah, disebabkan undang-undang kita lemah, boleh dibebas dengan RM10,000, RM40,000 macam tu saja. Pasal apa? Pasal dia orang banyak duit. Itu yang kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan saya cakap tadi, selepas dia kena tangkap judi haram dekat kawasan Kelang ni, lupa tuan-tuan dan puan-puan. Sampai bila kena macam ni tuan-tuan dan puan? Sampai bila undang-undang kita lemah? Saya dah cakap banyak kali dah. Lemah undang-undang kita ni, kena gubal, ujung-ujung akta, tapi tak buat-buat dekat. Ahli-ahli parlimen, ahli politik sibuk berebut kuasa. Kan? Yang jadi mangsa rakyat. Kita bukan nak petikan macam saya cakap. Okey? Tak apa. Kita buka. Dah lebam macam tu. Semua orang boleh fikir logik lah. Betul dia mintakan kes dibicarakan. Tapi bagi saya tak perlu kot. Kau dah nampak terang-terang. Seolah-olah macam ada permainan pula benda ni. Jadi apa yang kita harapkan kepada Nik Izani, Tuan Izani kita yang baru lagi yang kata apa mengambil alih siasatan jenayah Negeri Selangor ni, tolong kita mahukan keterusan. Kita percaya tuan-tuan puan, kalau kata benda ni terlepas tuan-tuan puan, saya boleh cakap ini mengarut. Sama ada yang tak kena tuan-tuan puan. Disebabkan undang-undang kita lemah, maka jadi macam ni tuan-tuan puan. Bebas, rakyat pertikaikan dalam Malaysia Gazette Live, bebas, pakai baju tak bergari, selamba dia je. Betul, dia jamin kat Kelang, tetapi didakwa di mahkamah, tak ada apa-apa. Ini mengarut tuan-tuan puan. Kalau pandai undang-undang, jelaskan kepada kami. Kami nak dengar.
Orang curi sardin pun tukar baju. Bergari tangan curi sardin. Ini pukul orang. Ukut pakai pistol lagi tuan-tuan dan puan. Habis siapa yang pukul budak-budak ni? Berada dua orang ni. Beruk. Monyet. Yang pukul. Beruk lah buat kerja pukul. Dan monyet yang pukul. Lagi satu saya nak cakap. Berkenaan dengan kita bukan nak ajar pihak polis buat kerja. Kita bukan nak ajar pihak berkuasa buat kerja. Tapi kita percaya apabila bekal berlaku dekat KL, terang-terang kejadian pukul tu dalam rekod ada tulis. Dekat dalam lift, confirm ada CCTV. Dekat depan lobi, confirm ada CCTV. Jadi kita harapkan bukti-bukti melibatkan CCTV ni tak hilang tuan-tuan dan puan. Kita tunggu tuan-tuan dan puan. Kalau hilang, mana ada yang tak kena dalam siasatan tuan-tuan dan puan. Saya tak kisahlah apa nak jadi-jadilah. Aku memang dah tak boleh terima dah apabila kita cuba nak menegakkan, kita ikut berlama, last ujung ini jadi dia. Pihak polis rampas jongkong emas, rampas duit US dollar apa semua, buat sidang media mengatakan apa? Mengatakan majikan ini terlibat dengan sedikit alung, sedikit perjudian, tapi tak ada apa-apa dakwaan. Tak ada apa-apa dakwaan berkenaan dengan apa yang didakwa. Apa ke benda ni? Cuma yang didakwa di dalam mahkamah adalah mendatangkan kecederaan, bersubahat mendatangkan kecederaan, lepas tu 506 mengugut, tapi itu pun boleh lepas. Mana pergi dakwaan untuk mereka ni? Yang AMLA ni semua kita nak tanya. Pengubah lawa haram ni mana pergi dakwaan mengatakan yang judi ekor ni apa semua ni mana pergi ni tuan-tuan dan puan? Saya dapat info dia nombor 4 tuan-tuan dan puan terbesar dalam negara ni tuan-tuan dan puan. Macam-macam info sampai ni tuan-tuan dan puan. Kita buka habis hari ni. Tak ada masalah kita buka habis. Kita nak tahu apa yang sebenar dah jadi dekat negara kita ni. Undang-undang kita ni dipermainkan oleh mereka yang berduit. Tuan-tuan, ini kita bukan cerita pasal orang kata hari ni je. Kalau kita diamkan kes itu tuan-tuan, maka akan jadilah seperti kes Adib. Boleh tengok macam mana arwah Adib. Kes tu diam macam tu je. Kalau kita biarkan undang-undang kita dia besok, hari ni jadi kat budak ni tuan-tuan puan. Hari ni jadi kat mereka. Belum jadi lagi dekat diri sendiri. Macam mana pula dengan orang nanti? Kami kat Kelang bersama-sama dengan NGO-NGO lain, terutama daripada saya, NGO Waris Melaya, NGO Perpaduan International, PIN, dan juga NGO lain bersama-sama nak cuba menyelesaikan ataupun cuba menjaga apa yang patut kita buat. Kebajikan ni semua kita jaga cukup. Tapi kita akan pastikan tuan-tuan, kita akan pastikan majikan ini akan terima hukumannya seberat-beratnya. Kita nak dia hukum, kita tak nak dia bayar denda apa semua. Tu pasal saya cakap, jangan cuba-cuba ada orang tengah datang berjumpa ada orang ni memang hebat tu seorang. Kita tahu akan ada orang tengah ni datang nak jadi hero apa semua. Kalau saya tahu siapa saya dedah kan, peduli apa saya tu. Tak kisahlah apa pun siapa pun datang kita sebat. Tak bagi cari. Ini pasal apa? Ini bukan saja pasal maruah agama Islam, bukan pasal saja maruah agama maruah orang Melayu, tetapi ini menceritakan tentang undang-undang negara kita tuan-tuan puan. Sampai bila undang-undang negara kita ni dipermainkan oleh mereka yang berduit. Dan juga kita dah tunjukkan bahawa di dalam siasatan yang sekarang ni, ketelusan pihak polis di Raja Malaysia yang mana tidak bersekongkol dengan mereka-mereka ni semua. Seperti mana kita tahu, Datuk Ayahan sendiri telah bongkarkan geng-geng scammer Niki, apa nama dia? Datuk Niki apa? Kan? Datuk Niki apa? Datuk Niki lah kata kan, tengok berapa banyak anggota-anggota yang terlibat. Jadi kita harap dalam kes ni tidak ada langsung anggota-anggota yang berpangkat tinggi, rendah apa semua tolong. Kita minta keterusan daripada mereka tuan-tuan. Ini soal undang-undang, ini soal maruah negara kita, soal kedaulatan negara kita. Kalau undang-undang kita boleh gadai macam tu, boleh dibeli RM1, hancur tuan-tuan dan puan, hancur. Memang betul punca daripada pudikan ni kena pukul pasal tak puasa, tapi kau boleh nampak apabila dibuka habis. Jumpa jokok emas, jumpa duit banyak apa semua, cuma yang tak jumpa duit bantu orang Malaysia, sekarang kau boleh nampak. Korang boleh nampak tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang saya buat kat sini bersama rakan-rakan kami lain, NGO lain, kami cuba tenangkan keadaan. Tolong jangan libatkan bahasa-bahasa yang lain. Kita bukan nak bergaduh dengan mereka, kita bukan nak bermusuh, tak. Mereka tidak terlibat. Yang apa yang terlibat dengan majikan ini yang resil. Jadi kita mahukan majikan ini dihukum dengan apa yang dibuat. Jadi satu kita minta kerajaan tolong, PM Tan Sri Budi Yassin, tolong kalau kau dengar ni, Kementerian Dalam Negeri, Datuk Sri Hamzah, kalau dengar ni, tolonglah. Tolonglah wujudkan satu akta, wujudkan undang-undang baru bersama-sama ahli parlimen berkaitan dengan perpaduan keharmonian negara kita ni.
Kalau ada mereka-mereka yang menghina agama kita, menghina bangsa kita, kan, tak kisah siapa pun, asal menggugat ke harmonian perpaduan negara kita ni, asal menghina raja-raja Melayu apa semua, hukum seberat-beratnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kala kita kena kejam dan demi mengajar untuk orang lain ni, tuan-puan. Kita kena kejam tak apa. Pasal tu hukum bunuh bagi mereka yang berbunuh. Kan, kalau kata hukum bunuh penjara 10 tahun, ramai orang mati kena bunuh dah. Kan? Jadi kita nak perubahan. Undang-undang kita lemah pasal dia jadi macam ni. Hari ni Tuhan nak tunjukkan tuan-tuan, Tuhan nak tunjukkan undang-undang kita lemah, nampak? Dipukul kerana tak berpuasa, kerana berpuasa tuan-tuan. Disebabkan kerana dia berpuasa, disepak depan lift, disepak lagi depan lobi, dipukul dengan handphone di dalam lift. Tuan-tuan rasa CCTV ada tuan-tuan. Kita tunggu besok, kita tunggu. Tak apa, naik mahkamah, tak apa. Kita lawan kat mahkamah, tak ada masalah. Saya sendiri akan bersama dengan pihak dengan mangsa diorang ni. Kita akan lantik dua tiga lawyer pun semua. Kita tengok. Kita takkan biarkan benda ni berlaku. Kita nak tengok undang-undang kita ni, sama ada undang-undang kita ni telus atau tidak. Betul, saya mungkin akan dikenakan tidak undang-undang kerana apa-apa saya cakap ni. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Kita sayang negara kita, kita sayang PDRM, kita sayang. Saya sayang semua, tak ada masalah. Kan? Tapi kita nak ketelusan dalam perkara ni tuan-tuan. Kecewa orang dengar bila majikan ni mengaku tak bersalah. Habis siapa yang pukul? Beruk monyet yang pukul. Kadang-kadang benda-benda macam ni pun melibatkan ahli politik juga. Kita korek, minta PDRM korek. Kalau kata majikan ni ada terlibat dengan mana-mana parti, korek. Siapa belakang ahli politik, korek. Kan, biasa kalau macam ni tuan-tuan, biasa kita faham. Macam Ketua Polis Negara pernah sebut, bekas Ketua Polis Negara pernah sebut, Tan Sri Musa Hassan, aku buka habis, tak ada masalah. Apabila PDRM ni di bawah kementerian, maka segala tidak tanduk nak tangkap orang ni, biasalah campur tangan. Campur tangan. Bila mahkamah politik akan jadi masalah, itu biasa, kita terima. Tak ada apa-apa. Saya cuma rakyat biasa, anak jadi kelam cakap macam ni. Kita nakkan satu perubahan tuan-tuan dan puan-puan. Undang-undang kita ni lemah, disebabkan undang-undang lemah, maka orang tengok, lepas. Jaminan RM50,000, jaminan RM10,000. Satu pertuduhan RM10,000 tuan-tuan dan puan-puan. RM10,000 punyalah lemah, punyalah rendah nilainya. Kena pukul orang tak puas, kena berpuasa. Kalau kata saya ni jumpa orang besok, bukan nak mengatakan aku sepak muka dia, tak silap. RM20,000 tuan-tuan dalam tangan aku kena bayar denda. Jamin apa semua kan. Dia pukul dengan niat. Dipukul, dikelilingi oleh ramai orang ni. Dia pukul. Disuruh pukul. Bos dia order suruh pukul apa semua tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hanya RM10,000 je. Kalau buka kami tu. Siapa pula datang ni? Nasib baik si Tiling. Saya ingatkan baju biru. Nak apa bang? Tak ada bang. Salah. Tak ada. Betul. Apa kolek? Bang, dalam ofis tak ada perempuan bang. Saya seorang lelaki je ni. Atas kot. Minta maaf, gangguan sikit tadi. Orang datang nak kolek apa, aku tak tahulah. Inilah dia tuan-tuan puan. Kita cerita sekarang tuan-tuan puan, benda-benda macam ni kita kena alert. Kita tak nakkan satu. Kerana perkara ni bila kita diamkan, maka ia akan berlaku lagi pada masa akan datang. Tahun ni 2021, benda ni akan berlaku lagi pada 2022. Kita tak tahu. Dipukul kerana berpuasa. Besok tiba-tiba ditembak, dibunuh kerana berpuasa tuan-tuan puan. Kita tak nak perkara terjadi. Kita hidup kat Malaysia ni, kita dah cukup-cukup aman, dah cukup majmuk. Kaum India, kaum Cina, kaum Melayu elok bekerjasama sejak merdeka lagi tuan-tuan puan. Tetapi ada bila ada majikan-majikan atau individu-individu yang tidak menghormati bangsa-bangsa lain ni, agama-agama lain, ini yang patut kita kena ambil tindakan. Bukan dia kita jaga pasal apa? Dia banyak duit, dia banyak wang. Nanti kita boleh mandi sama wang. You kasih settle sama kes, you kasih counting sama saya kasih wang sama you 10 juta, 20 juta semua. Tak guna tuan-tuan puan kalau kita ada mahkamah. Tak guna. Kalau ada mahkamah pun sekali pun tak guna apabila undang-undang kita main-mainkan macam tu saja. Kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan ini dilepaskan, kita minta sekali lagi kertas siasatan dibuka, dibuat balik. Kita minta tu. Kita nak tahu mana pergi pendakwaan berkenaan dengan AMLA ni. Kita nak tahu mana pergi. Mana datang sumber duit Joko Mas, mana datang sumber duit-duit semua ni, kita nak tahu tu. Itu yang kita nak. Bukan pasal kita benci dengan majikan, tetapi apa yang dia buat tu adalah satu kesalahan. Dia seolah-olah mencabar tuan-tuan dan puan-puan kedaulatan negara kita ni. Walaupun dia ni orang Malaysia apa semua, kita dah mencabar tuan-tuan dan puan-puan.
datang dengan berlenggang, tak pakai baju. Kita nak tahu apa keistimewaan dia daripada hari pertama dia tahan, tak pakai baju lokap, tuan-tuan dan puan. Kita nak tahu apa keistimewaan dia. Kan? Majikan dia dah seorang majikan yang resis, tuan-tuan dan puan. Dia cukup-cukup, dia hina je. Kan? Pekerja dia pukul. Tapi sekarang tuan-tuan boleh nampak. Kan? Sekali lagi saya cakap, sebelum saya habiskan live saya ni, tuan-tuan dan puan, kita minta satu saja. Kita minta satu saja daripada Ketua Polis Selangor, daripada Ketua Polis Kelang Selatan, daripada Ketua Polis Kuala Lumpur, tolonglah tolonglah perhatikan perkara ni betul-betul. Saya bukan nak kata apa, memang kita orang biasa, tapi kita minta. Kita tolong tunjukkan rakyat tunggu-tunggu ni, rakyat tengah marah. Kalau saya panggil orang berhimpun, diorang mesti turun berhimpun. Betul? Kalau kita panggil berhimpun demi nak menegakkan keadilan yang berlaku sekarang ni, diorang mesti turun berhimpun, tuan-tuan dan puan. Mesti turun. Aku nasib baik recorder aku tak ada. Kalau kata satu semboyan boleh turun, aku satu recorder ni aku tiup satu Malaysia tu, tuan-tuan dan puan. Jangan main-main. Tapi itulah dia, tuan-tuan dan puan. Kita mintakan satulah, kita mintakan. Kita tak nak pasal apa, tuan-tuan dan puan? Perkara ni memang terlampau panas. Kerana apa? Ia dah melibatkan agama dan melibatkan perkara-perkara yang boleh mencemarkan undang-undang kita ni. Dah seolah-olah undang-undang kita ni boleh dibayar. Persepsi rakyat kerana apa? Fikir, boleh lepas. Boleh lepas. Pasal apa? Dia ada duit, dia ada wang. Dia ada duit. Saya, kalau tanya saya, memang saya tak puas hati dia kerana dia keluar. Saya tak puas hati. Saya tak puas hati, tuan-tuan dan puan. Aku tak nampak baru keluar Mr. KZ punya live ni. Kita tahu apa tuduhan dia lagi. Yang ini akan tuduhan. Kita tengah tunggu tuduhan daripada AMLA ataupun perkara. Kita tengah tunggu. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan sambung. Kalau kata ini live terakhir daripada saya, Assalamualaikum. Terima kasih semua kerana support semua. Apa pun kita jangan bagi diam kes ni, tuan-tuan. Kita cocok rapat. Assalamualaikum.